إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati majlis kita dan mendapat berjalan dengan lancar. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman dan memberikan taufik dan hidayah bimbingan pada jiwa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan memasukkan kita ke dalam syurganya di hari akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini insya-Allah kita akan menyambung sedikit penghujung kisah di dalam peperangan Khaybar. Kita dah bincang dah, kalau tengok pada muka surat 164 tu, kita dah bincang tentang baginda Nabi SAW menawan kubu Yahudi satu persatu kan. Orang Yahudi daripada satu kubu pindah ke satu kubu, pindah ke satu kubu. Baginda Nabi SAW pun tawan satu kubu ke satu kubu sampailah kubu yang terakhir. Dan di kubu yang terakhir, akhirnya orang-orang Yahudi pun surrender, serah diri kepada baginda Nabi SAW. Waktu mereka serah diri kepada baginda Nabi SAW, Nabi pun dah menang dalam peperangan Khaybar, maka baginda Nabi SAW telah mengambil semua harta-harta ghanimah, termasuklah kebun dia, tanah dia, kawasan ternakan dan segalanya. Sehingga kan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, sebelum ni kami makan dan kami tak pernah kenyang pun. Sehinggalah perang Khaybar. Maksudnya lepas perang Khaybar lah baru mereka rasa sedikit kesenangan dan sedikit kemewahan hasil daripada tawanan harta-harta rampasan perang di dalam peperangan Khaybar. Jadi kalau tengok di situ ada tulis rundingan damai. Ini pun kita dah bincang dah. Rundingan damai di situ adalah orang Yahudi bila baginda Nabi SAW halau mereka keluar, mereka tak nak keluar dan mereka merayu kepada baginda Nabi SAW agar mereka dibenarkan untuk duduk di Khaybar. Duduk di Khaybar. Bezanya dahulu kami tuan kepada tanah ni dan kami usahakan tanah ni. Tapi selepas perang Khaybar, mereka hanyalah sebagai hamba yang mengusahakan tanah-tanah di Khaybar. Tuan dia siapa? Iaitu baginda Nabi SAW dan juga para sahabat. Dan Nabi setuju untuk membiarkan mereka duduk di Khaybar dan mengusahakan kebun-kebun di Khaybar. Kerana apa? Sebab satu, Khaybar ni jauh daripada Madinah. Maka baginda Nabi SAW tahu mereka tak ada kesempatan, tak ada waktu untuk usahakan tanah tu. Maka baginda Nabi SAW serahkan kepada orang Khaybar. Mereka orang tempatan, mereka tahu macam mana nak usahakan, nak mengeluarkan hasil dan sebagainya. Maka baginda Nabi SAW suruh mereka terus duduk di situ, tapi tanah tu bukan milik mereka lagi, tapi milik para sahabat baginda Nabi SAW. Dan saya dah cerita pada ibu-ibu, sampailah ke hari ini kalau kita pergi ke Khaybar, sebahagian daripada penduduk di Khaybar itu adalah daripada keturunan mereka sendiri, okey, iaitu daripada keturunan
orang-orang Yahudi yang telah beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulnya. Okay, ini adalah sedikit, adalah perbincangan. Ini nanti akan datanglah. Kalau kita ada rezeki nanti, kita tengok hasil yang lumayan dalam perang Khaybar ni, lepas kewafatan Nabi ada pulang semula harta-harta tersebut. Itu nantilah kita bincang kemudian. Itu berlaku pada zaman selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi hari ni yang kita nak bincang cerita yang masyhur, mesti tahulah. Kalau tak tahu nanti orang kata tak belajar sirah pula kan, sebab alang-alang kita dah sampai ke perang Khaybar, iaitu ada dua peristiwa besar yang berlaku di dalam peperangan Khaybar. Pertama, perkahwinan baginda Nabi dengan Safiyah, dan satu lagi peristiwa baginda Nabi SAW telah memakan daging kambing yang telah diracuni. Ini dua peristiwa yang besar. Baik, peristiwa yang pertama, okey, ini kita dah bincang hari itu siapa Safiyah, dan beberapa hadis berkaitan tentang Safiyah kan, kita dah bincang. Cuma hari ini kita nak bincang berkaitan baginda Nabi SAW sebelum berkahwin dengan Safiyah. Asalnya Safiyah ini telah didatangi oleh Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Dialah yang jadikan Safiyah ini sebagai tawanan, dan dialah yang nak berkahwin dengan Safiyah. Dialah yang nak berkahwin dengan Safiyah. Tapi akhirnya ada seorang sahabat Nabi SAW telah bagi tahu kepada baginda Nabi SAW supaya Safiyah ni diserahkan kepada Nabi. Biarlah Nabi kahwin dengan dia, sebab dia adalah puteri kepada pembesar Yahudi. Kalau dia berkahwin dengan Nabi, menjadi Rasul, dia ni menjadi wanita terhormat dalam kalangan orang mukmin, maka secara tak langsung orang-orang mukmin yang lain yang memiliki orang-orang Yahudi tadi tu, yang menjadi tawanan dalam perang Khaybar tu, nescaya mereka tu pun akan diislamkan, dibebaskan, dimerdekakan dan segalanya lah. Maksudnya mereka akan ikut apa yang Nabi buat. Okay? Sebab para sahabat ni memang dia tiru Nabi ni memang 100%. Apa yang Nabi buat, itulah yang mereka akan buat. Kalau mereka berkahwin dengan Safiyah, maka para sahabat Nabi akan berkahwin dengan tawanan-tawanan Yahudi yang lain. Automatik. Cara mereka mengislamkan orang-orang Yahudi ketika itu adalah melalui perkahwinan. Malam tadi, saya ada seorang sahabat ni, dia ni duduk di Jepun dan bekerja di Jepun. Baru je berhenti kerja di Jepun sebab dia ada nak bantulah ibu dan ayah ni di kampung ni. Dia ceritalah dengan saya. Ada seorang Melayu ni di Jepun, dia berkahwin dengan orang Jepun dan dia usahakan ada satu pusat dakwah di Jepun. Dan dia kawan dia ni yang orang Melayu ni lah yang kahwin dengan orang Jepun, yang ada pusat dakwah Islam di Jepun ni, dia punya strategi dakwah dia adalah salah satunya, sebab dekat sana ada cara dakwah melalui tabligh, ada orang berdakwah melalui syahadah, tapi cara dia Islamkan orang-orang Jepun ni adalah melalui perkahwinan. Tapi dia buatlah ada dia punya syarat-syarat dia lah. Dia akan cari pelajar Melayu yang profesional, yang graduate daripada Jepun, yang memang ada kerja di Jepun, bekerja di Jepun, lalu dia akan jodohkan dengan wanita-wanita Jepun. Okay? Tujuan dia apa? Untuk jadikan itu sebagai asbab mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Kerana melalui pengalaman dia lah, dia melihat ramai wanita Jepun yang berkahwin jadi Islam, tapi dia berkahwin dengan bukan Melayu, India, Pakistan, Bangladesh. Mereka ni dikahwini dan dibiarkan. Dia tak dibimbing. Dia nampak macam tu sebab ini cerita daripada isteri dia orang Jepun. Kerana apa? Sebab kebanyakan mereka ni datang daripada India, Pakistan ni, mereka bekerja di Jepun, berniaga jadi pengusaha kereta lah. Jadinya bila mereka ni datang berkahwin tu adalah untuk dapat tiket, dapat visa, dapat PR, boleh berniaga. Jadi sebab tu je dia kahwin. Tapi dia nak bimbing tak? Kebanyakannya tak membimbing. Sekadar kahwin, kemudian biarkan je isteri dia masih lagi dengan pakaian macam tu, masih lagi tak praktis Islam, hanya nak dapat kelebihan sahaja. Jadi dia punya passion dia adalah dia nak Islam ke orang Jepun melalui perkahwinan dan mereka bimbing lah. Sebab tu dia buat. Jadi ceritanya pada ibu-ibu, sebenarnya apa yang Nabi SAW lakukan, mungkin kita rasa tak sesuai lah zaman kita. Kenapa Nabi nak kahwin dengan Safiyah pula? Boleh kan dakwah macam tu je?
Sebab kita duduk di negara kita yang majoritinya Muslim. Tapi kalau kita duduk di negara yang bukan majoriti Muslim, kita akan nampak ini salah satu daripada hikmah yang apa yang Nabi SAW lakukan ni sangat praktikal. Sangat-sangat praktikal. Okay? Melalui perkahwinan tu, dia boleh menjadi asbab seseorang dapat hidayah, dapat syahadah. Okay? Saya nak cerita pada ibu satu kisah. Okay. Mula-mula mungkinlah ada orang dia kerana perkahwinan dia masuk Islam. Mungkin kita kata dia tak jujur, dia tak ikhlas. Tapi sebenarnya kita tak boleh kata macam tu. Contoh, ada seorang sahabat Nabi ni namanya Safwan bin Umayyah. Ayah dia Umayyah bin Khalaf adalah tuan kepada Bilal bin Rabah. Kita pernah dengar cerita Bilal bin Rabah dihempak batu kan. Jadi siapa yang tuan kepada Bilal yang buat jahat tu? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ada anak Safwan bin Umayyah. Mereka ni adalah keluarga yang hidup dia cash is king. Cash is God. Bagi dia lah. Tuhan itu adalah harta. Tuhan itu adalah duit. Dia memang mempertuhankan duit lah. Okay. Itu Umayyah bin Khalaf. Allah Ta'ala cerita tentang Umayyah bin Khalaf ni, bapak dia ni, satu surah khusus, iaitu surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah tu, itu cerita tentang Umayyah bin Khalaf. Dia ni orang kaya raya, tapi dia ni kedekut dan dia ni jahat, kaki fitnah, kaki tu macam-macam lah dia buat kejahatan lah. Okay. Nak pendek ceritanya, bila Umayyah bin Khalaf ni mati, naiklah anaknya Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ni memang tak suka Nabi. Sebab apa? Dia benci dengan Nabi ni sebab bapa dia mati dalam perang dan dia punya saudara dia pun mati dalam perang, iaitu Ali bin Umayyah. Ini cerita, Safwan bin Umayyah ni, bila Nabi SAW menang dalam perang, dalam tawanan Fathu Mekah, Nabi dapat tawan kota Mekah, Safwan ni dia tak nak keluar daripada Mekah. Dan dia kata apa? Kalau satu kota Mekah ni beriman pada Allah pun dan Rasul, akulah orang yang tak akan beriman. Jadi macam mana pun, aku tak akan beriman. By hook, by crook, aku tak akan beriman. Jadi apa jadilah, lantaklah aku tak akan beriman. Dia memang hati dia bulat tak akan beriman pada Allah dan Rasul. Benci sungguh pada Nabi SAW. Lalu, baginda Nabi pun tak memaksa. Baginda Nabi tak nak paksa dia. Apa yang Nabi buat? Selepas perang Fathu Mekah, ada satu perang namanya Perang Hunain. Perang Hunain. Ibu-ibu kalau pergi miqat di Mekah, ada satu miqat namanya Masjid Ji'ranah kan? Masjid Ji'ranah yang kita miqat selepas kita ziarah manasik haji tu, kita akan miqat dekat satu masjid kecil putih. Di Masjid Ji'ranah tu, itu adalah kisah yang berlaku dalam Perang Hunain dan Perang Taif. Nabi dalam Perang Hunain tu, dia berlaku 19 hari selepas pembukaan kota Mekah. Waktu tu, Safwan bin Umayyah ni tak beriman. Dia tak beriman. Tapi dia ni telah pinjamkan baju besi dia pada Nabi SAW sebab dia dah duduk di bawah pemerintahan Nabi kan. Jadi dia ni tak nak beriman. Memang hati dia tak nak beriman. Sampailah baginda Nabi SAW menang dalam perang dan Nabi dapat banyak harta ghanimah. Lalu baginda Nabi SAW kata apa? Dia memberikan mi'ah minal ghanam, iaitu 100 ekor unta kepada Safwan. Ambillah kamu ni 100 ekor unta. Safwan dapat. Lalu Nabi kata apa? Ambil lagi 100 ekor unta. Dia dapat. Lalu kata Nabi, ambil lagi 100 ekor unta. Dia dapat. Banyak harta dia. Sebahagian daripada harta ghanimah tu Nabi beri pada Safwan. Yang itu menyebabkan orang Madinah, orang Ansar kecil hati dengan Nabi. Nabi ni banyak bagi kroni dia lah. Sebab orang Mekah kan. Nabi kan orang Mekah. Oh, mentang-mentang lah dia dah menang kota Mekah. Kemudian bila orang Mekah ni dah join kita dalam peperangan, harta-harta banyak bagi orang Mekah. Orang Madinah tak dapat apa-apa. Ini hadis yang popular yang Nabi kata apa? Tak ada yang lebih baik bagi kamu wahai orang Ansar, melainkan kamu akan pulang bukan dengan harta. Kamu akan pulang bersama dengan aku, iaitu Rasulullah. Orang Ansar menangis. Sebab apa? Nabi SAW sebut benda macam tu. Dia bersangka buruklah dengan baginda Nabi SAW. Jadi Safwan bin Umayyah, bila Nabi bagi dia harta, banyak harta, sampai Safwan kata apa? Dahulu aku membenci Muhammad. Namun hari ini, Muhammadlah orang yang paling aku cintai. Sebab apa? Separuh daripada harta Muhammad, dia telah memberikan kepada aku. Nampak tak? Nabi ni, sebab tahu Safwan ni sukakan harta,
memang cinta harta, dia bagi Safwan ni harta, ambillah harta, ambil. Dan asbab dia beri tu menyebabkan Safwan ni lembut hati dia, lalu beriman kepada Allah, lalu beriman kepada Rasulullah. Anas bin Malik kata apa? Mula-mula, ya, kita memberikan harta kepada seseorang itu supaya dia memeluk agama Islam. Nampak macam kita bagi rasuah kan? Tapi setelah dia beriman pada Allah dan dia mempelajari agama Islam, percayalah dia akan mencintai agama Islam ni lebih daripada harta dunia. Sebab itu salah satu daripada zakat asnaf itu adalah golongan mu'allaf. Mereka yang baru masuk Islam tu diberikan harta pada mereka kan. Nampak macam kita ni nak rasuah dia, sebenarnya tidak. Itu adalah sebagai pengikat. Sebab manusia ada keperluan dia, kita beri. Mula-mula nampak macam dia nak dunia dengan agama ni. Tapi bila dia pelajari agama, dalami agama, percayalah dia akan cintakan agama ni lebih daripada harta dunia. Lebih daripada dunia dan seisinya. Ini hidayah. Dan ini adalah cara baginda Nabi SAW. Dan Nabi tunjukkan kepada kita, antara cara dakwah Nabi di sini adalah melalui perkahwinan dengan Safiyah. Okay, jadi kita tak nak ada salah sangka, oh sebab perkahwinan ni semuanya tunggang agama. Tidak, tidak. Mula-mula nampak macam perkahwinan itu atas dasar macam keinginan syahwat. Tapi sebenarnya tidak. Dia masuk Islam, dia pelajari dan dalami Islam, percayalah dia akan mencintai agama ni lebih daripada segalanya. Lebih daripada segalanya. Ini yang antara yang kita nak belajar daripada baginda Nabi SAW. Sebab itu, ada satu lagi kisah berlaku kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ni isteri Nabi kan. Sebelum dia jadi isteri Nabi, dia berkahwin dengan seorang lelaki, Abu Salamah. Dalam peristiwa hijrah, Abu Salamah ni nak bawa Ummu Salamah ni hijrah, tapi keluarga dia tak bagi. Keluarga dia halang dia. Kau Abu Salamah nak hijrah, isteri kau tak boleh hijrah. Lalu Ummu Salamah ni tak dibenarkan. Dia duduk kat Mekah, suami dia dah pindah ke Madinah, hijrah dah. Dalam riwayat sirah kata apa? Ummu Salamah ni hampir setahun dia akan setiap pagi pergi ke Abtah. Abtah ni ada satu daerah di Mekah. Daripada pagi sampai ke maghrib dia akan duduk di Abtah ni menangis. Sebab apa? Ditinggalkan oleh suami dia. Dia tak boleh ikut suami dia sebab keluarga dia halang. Nangis dia. Ibu-ibu boleh bayangkan kalaulah kita duduk di tempat tu. Sebab dia ada seorang anak namanya Salamah. Anak dia pula dia ambil oleh keluarga suami dia. Dia bergaduh antara keluarga suami dengan keluarga isteri ni bergaduh. Jadi yang menjadi mangsa inilah pasangan anak beranak ni. Anak beranak ni jadi mangsa. Suami dekat Madinah, Ummu Salamah dengan keluarga dia, anak dia pula duduk dengan keluarga suami dia, masing-masing bergaduh ni. Jadi setahun hampir macam tu. Tapi kita nampak walaupun dalam keadaan dia macam tu, dia tak kufur pada Allah. Tapi dia tetap berada di jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala, tetap berpegang dengan ajaran Nabi. Sebab apa? Sebab mula-mula walaupun nampak atas dasar cinta perkahwinan itu Islam dia, tapi kerana dia dah mendalami agama, memahami agama, dia dah mula meyakini dengan pegangan agama dia, dia akan cintai agama tu lebih daripada dunia dan seisinya. Ini yang kita nak. Jadi kalau ada orang cerita tentang Safiyah ni berkahwin dengan Nabi asbab macam ni, kita faham dari sudut konteks yang baginda Nabi SAW lakukan. Bukan atas dasar keinginan syahwat, seksual dan sebagainya. Tidak. Bukan. Itu jauh daripada apa yang kita fahami, salah faham kita kepada baginda Nabi SAW. Okey, Dihya tu siapa? Saya buat bahasan. Dihya tu siapa? Dihya tu adalah salah seorang daripada sahabat baginda Nabi SAW. Dan dia pemimpin kepada ketua kabilah Al-Kalb. Bani Kalb tu dia punya ketua pemimpin dia adalah Dihya bin Khalifah. Jadi sebab itu penghormatanlah kepada ketua-ketua kabilah ni untuk dapatlah tawanan yang dia nak kan. Tapi ada para sahabat bagi tahu, bagilah pada baginda Nabi SAW. Okey, baik. Alright, sekarang kita dah tengok apa yang berlaku. Okey. Kalau ibu-ibu baca dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kita cerita sikit. Kalau tengok dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, iaitu cerita berkaitan tentang Nabi SAW ni dengan Safiyah. Ada dua cerita. Pertama dia kata apa?
dijadikan mahar perkahwinan Nabi dengan Sofia ni adalah dengan dimerdekakan Sofia. Sebab saya pernah sebutkan dalam kita punya perbincangan sebelum ni, nak jadi hamba dua je, melalui tawanan perang ataupun melalui jual beli. Jadi Nabi SAW jadikan mas kahwin kepada Sofia ni adalah dengan cara merdekakan dia. Kemudian dalam perjalanan semasa sampai ke Sad As-Sahbah, Sofia telah suci daripada haidnya. Lalu Ummu Sulaim mengandamnya. Siapa Ummu Sulaim ni? Ummu Sulaim ni adalah ibu kepada Anas bin Malik. Dia bukan Ummu Salamah. Ummu Salamah isteri Nabi. Ummu Sulaim ni ibu kepada Anas bin Malik. Jadi Ummu Sulaim ni yang andam dia, jadi mak andam lah. Hiaskan dia untuk Nabi SAW dan nak serahkan kepada baginda Nabi SAW. Di situlah, di tempat nama Sahbah ni, itulah tempatnya Nabi SAW duduk bersama dengan Safiyah. Okay. Nabi SAW membuat jamuan perkahwinan dengan bubur campuran buah kurma, keju dan buah roti. Dalam perjalanan itu, Nabi SAW berhenti selama 3 hari dan bersama dengan Safiyah sebagai suami isteri. Okey. Baik. Kemudian waktu tu dalam riwayat kata apa? Nabi SAW melihat pada wajah Safiyah terdapat kesan lebam. Dia kahwin kan, dah kahwin. Dalam riwayat kata apa? Dia nampak kat muka Safiyah ni ada bekas lebam. Lalu Nabi SAW bertanya, sebab Safiyah ni kalau kita baca dia punya biodata dia ni memiliki kulit yang putih, bersih, cantik kan. Dia bangsa Yahudi, dia tak sama dengan bangsa Arab. Dia sudut dia punya zahir dia lah. Jadi Nabi SAW nampak ada kesan lebam pada wajahnya. Nabi tanya, apa sebab lebam dekat muka tu? Kalau lebam kat tangan jatuh lah. Lebam kat kaki kita tahu jatuh, tersepak. Tapi kalau lebam dekat muka ni, jarang sekali lah orang jatuh kat muka ni. Jarang sekali lah. Kalau budak-budak mungkin ya. Tapi kalau orang dewasa ni jarang. Melainkan dia dipukul. Betul tak? Melainkan dia dipukul. Sebab itu Nabi tanya, kenapa lebam dekat muka ni? Lalu kata Safiyah, wahai Rasulullah, sebelum engkau sampai kepada kami, maksudnya sebelum berlakunya perang Khaybar, aku telah bermimpi seolah-olah bulan hilang daripada tempatnya dan jatuh ke dalam bilik aku. Maksudnya, dia mimpi bulan yang dekat langit tu jatuh dekat dia. Ni bulan jatuh ke riba lah istilah orang Melayu kan. Bulan tu jatuh. Jatuh pada dia. Okay? Tak ada. Dia, dalam mimpi dia. Demi Allah, ketika itu aku tak tahu apa-apa pun. Tak ingat apa-apa pun. Tak terfikir tentang Nabi ke, tak fikir apa-apa pun. Aku rasa macam pelik. Bulan tu mimpi jatuh atas aku. Lalu dia kata, aku pun cerita kepada suami aku. Siapa suami dia? Suami dia ni adalah ketua pembesar lah dalam kalangan orang Yahudi. Bapa dia pembesar kan, Huyai bin Akhtab. Suami dia pun adalah pembesar juga. Iaitu nama suami dia Kinanah bin Abi Hukaid. Abi Hukaid ni ketua kabilah. Sama dengan Huyai. Dia ada seorang anak namanya Kinanah. Jadi, dia ni pula bila dengar cerita daripada isteri dia, bahagian-bahagian mimpi ni, lalu suami dia marah dan suami dia pun tampar muka dia. Lalu suami dia kata apa? Kamu ni betul-betul berangan-angan nak mendapatkan raja di Madinah. Tiba-tiba suami dia kata macam tu. Kamu ni berangan nak kahwin dengan putera raja lah, kononnya macam tu lah. Kenapa? Sebab orang Yahudi, dia punya fikiran dia bukan nak duduk dekat Palestin, Baitul Maqdis, tak. Orang Yahudi, mindset di zaman tu adalah duduk di Madinah. Kenapa duduk Madinah? Sebab daripada zaman bapak dia, moyang dia, sebelum-sebelum tu, memang target dia, kita akan duduk di Madinah menantikan Rasul yang dijanjikan. Jadi bila isteri dia mimpi macam tu, suami dia terus takwil. Oh, kamu nak kahwin dengan putera raja kan? Maksudnya kahwin dengan Muhammad. Sedangkan kata Safiyah, aku tak terlintas langsung pun tentang kau wahai Muhammad. Tak terfikir langsung pun. Jadi suami dia tampar dia. Jadi nak ceritanya, mimpi itu benarlah. Sebab dia akhirnya berkahwin dengan baginda Nabi SAW. Selalunya kalau bab mimpi ni, wanita yang cemburu kan berbanding lelaki. Tapi ini tak, dia lelaki yang lebih cemburu pada wanita. Contohlah, kalau ibu-ibu tak tahu lah ibu-ibu berlaku ke tidak. Ibu-ibu mimpi, dalam mimpi ibu-ibu tu nampak suami ibu-ibu kahwin nombor 2. Satu hari hilang mood. Suami tak buat apa-apa pun, tak buat salah tapi kena marah kan. Abang ni dalam mimpi saya nampak abang ni ada wanita lain. Itu dalam mimpi kot, bukan benda realiti pun.
Tapi sebab cemburu tu kan, rasa cemburu tu, suami tu satu hari kena marah dengan isteri dia. Selalunya berlaku cemburu ni pada wanita. Tapi Kinanah ni dia yang cemburu pada isteri dia, akhirnya dia pukul isteri dia. Tapi itulah benda yang realitinya akhirnya menjadi asbab dia berkahwin dengan baginda Nabi SAW. Okey, Bonda Suhaya, pernah mimpi kan? Suami juga yang kena marah kan? Tak pasal-pasal suami kena marah. Okey. Baik. Okey, okey. Kakak Intan pernah juga mimpi cerita dekat suami kan masa kena marah. Yalah. Sebab cara kita cerita tu macam benda tu realiti, sedangkan mimpi je pun kan. Janganlah ambil serius dengan mimpi tersebut. Tapi itulah yang berlaku kepada Kinanah. Kinanah tu lebih cemburu daripada isteri dia. Isteri dia tak fikir apa-apa pun. Tapi dia yang cemburu, dia pukul isteri dia. Okey, itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua berkaitan dengan Sofia ni, iaitu baginda Nabi SAW setelah kahwin dengan Sofia, Nabi dah balik Madinah. Waktu tu baginda Nabi SAW sedang iktikaf di masjid. Nabi iktikaf di masjid. Lalu Sofia memanggil Nabi SAW untuk pulang. Jadi dalam waktu malam tu, Nabi SAW pulang bersama dengan Sofia. Ada dua orang lelaki nampak, sahabat lah di Madinah ni, nampak Nabi berjalan dengan Sofia. Terus mereka lajukan perjalanan dia, percepatkan perjalanan dia dan tinggalkan baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW bila nampak benda tu, Nabi terus kejar sahabat tu dan Nabi terus bagi tahu, ini Sofia binti Huyai dan ini adalah isteri saya. Nabi terus cerita. Sebab apa? Nabi tak nak akan ada persepsi yang buruk kepada Nabi SAW pada kemudian hari. Sahabat kata apa? Ya, saya tahu itu adalah isteri kamu ya Rasulullah. Saya tahu benda tu. Dia tahu. Baginda Nabi SAW kata apa? Ya, kamu tahu. Tapi di dalam darah anak Adam itu akan mengalirnya syaitan. Sebab syaitan ni hari ni mungkin dia tak mengata lah. Tapi akan datang dia mengata. Akan datang bisikan-bisikan syaitan ni kata, patutlah dulu aku nampak dia macam tu. Oh, rupa-rupanya macam tu kot. Selalu yang kita macam tu. Jadi Nabi SAW ni dia cut semua perception yang bad perception lah. Semua tu Nabi SAW akan clear kan. Jadi orang takkan ada sangkaan buruk bagi baginda Nabi SAW. Jadi ada satu sunnah yang kita belajar dekat sini. Pertama, kita tak boleh timbulkan tanggapan negatif manusia kepada kita. Jangan kita buat benda yang negatif, lalu orang kecam kita pun kata macam ni. Tak apalah orang umpat saya dapat pahala. Bukan macam tu cara dia. Bukan macam tu. Kita buat benda yang tak elok, kita share dekat media sosial, orang pun tak faham, orang pun fitnah kita berkata tak apa, nak fitnah lah. Saya tetap dapat pahala. Bukan macam tu. Kita diajar oleh baginda Nabi SAW, jangan menjadi pembuka jalan kepada fitnah. Tutup, clearkan awal-awal supaya tidak ada orang yang bersangka-sangka kepada kita. Itu pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengajarkan kepada kita iaitu sentiasa menjaga perception orang kepada kita. Sentiasa kena menjaga perception orang kepada kita supaya kita ni jangan ada sangkaan. Contoh macam ni. Contohlah dia seorang ustaz. Dia pergi ke satu kelab malam. Okay? Dan dia tak buat apa-apa pun. Lalu orang pun katalah macam tu. Dia pun tak komen. Dia tak kata ya, dia tak kata tidak. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Tak tahulah sama ada dia datang ke kelab malam tu untuk dakwah, dia datang kelab malam tu untuk hiburan dia, kita tak tahu. Tapi tidak dibenarkan. Sebab apa? Dia akan jadi kesan buruk pada orang lain. Satu, dia dituduh tadi. Yang kedua pula, dia akan dilihat sebagai, kalau Tok Imam kita pun buat macam tu boleh, kenapa saya tak boleh? Kalau Tok Imam misal okok boleh, saya mesti boleh. Jadi kalau kita memegang ataupun kita orang mukmin, jangan sampai kita ni menjadi teladan buruklah kepada orang lain, menjadi persepsi orang dan orang akan jadikan kita ni sebagai sebab. Saya buat ni sebab dia pun buat. Sebab ustaz buat, dia ni kan belajar sekolah agama. Dia boleh buat, kenapa saya tak boleh buat? Kita tak nak macam
Macam tu. Sebab itu tanggungjawab orang mukmin ni besar, dan Nabi SAW sangat berhati-hati dengan perbuatan tersebut. Sebab itu Nabi tak biarkan sahabat tadi tu keluar macam tu je. Nabi kejar, Nabi cakap dengan dia, ni isteri saya, supaya clear, tak berlaku apa-apa tanggapan negatif kepada baginda Nabi SAW. Okey. Baik. Alright. Okey, itu yang kedua lah. Okey, sekarang kita masuk cerita yang baru. Okey, cerita baginda Nabi SAW dihidangkan kambing beracun. Dihidangkan kambing yang beracun. Tengok Baik, setelah Nabi SAW selesai menakluki Khaybar dan keadaan kembali tenteram, ada seorang wanita bernama Zainab bin Al-Harith menghadiahkan kepada Nabi SAW daging kambing yang dipanggang. Zainab ialah isteri kepada Salam bin Mishkam. Salam bin Mishkam ni ketua kabilah juga di Khaybar. Okey. Suami dia dah mati dah. Jadi tinggal Zainab. Zainab ni kira kata first lady jugalah di Khaybar. Jadi Zainab ni dia pun masaklah, buat makan-makan. Setelah Nabi ni dah menang perang Khaybar, Nabi dah jadi tuan baru di Khaybar. Jadi ni dia pun buat makan-makan nak jamu Nabi SAW. Jadi sebelum itu dia bertanya kepada orang, manakah bahagian kambing yang paling disukai oleh Nabi? Lalu diberitahu kepadanya bahawa Nabi SAW suka makan peha kambing. Nabi suka makan peha kambing. Okey. Di sini nak menunjukkan sifat manusiawi bagi Nabi SAW. Semua orang suka makan kambing. Tapi sahabat-sahabat bagi tahu yang paling Nabi suka pada kambing ni adalah pada bahagian peha dia. Itu adalah sifat manusiawi dan dia bukan sunnah. Bukan sunnah. Jangan sekali-kali kita kata, oh makan kambing sunnah. Dia adalah favorite Nabi SAW. Favorite. Boleh kalau kita nak makan tu kerana Nabi suka. Saya makan sebab Nabi suka. Tak salah lah. Macam kita sayangkan pada isteri kita. Saya dulu tak boleh makan durian contohlah. Saya dulu tak boleh makan durian. Tapi sejak saya kahwin dengan isteri saya ni suka makan durian. Saya pun suka. Dia makan durian tu bukan sebab dia suka durian. Tapi sebab dia nak memenuhi cita rasa isteri dia. Contohlah. Ada isteri, suami kaki pancing. Dia tak kaki pancing. Tapi lepas kahwin dengan suami dia, dia pun jadi kaki pancing. Sebab apa? Atas perasaan cinta tu, dia ikut apa yang disukai oleh orang yang dia cintai. Okay. Kalau kita makan kambing, atau memakan peha kambing atas dasar kerana cinta pada Nabi, silakan. Tapi jangan sampai saya makan kambing ni dan saya makan peha kambing ni adalah sunnah. Itu salah. Itu salah. Okey? Tak dibenarkan macam itulah. Sebab itu adalah sifat manusiawi. Kalau orang jadikan makan peha kambing itu sunnah, habislah. Kalau buat korban ke akikah, memang peha kambing lah yang hilang dulu kan. Yang bahagian-bahagian lain orang tak makan dah. Sebab apa? Nak rebut bahagian tu. Okay, ini kita kena very clear lah benda-benda macam ni. Sebab dia adalah bahagian yang baginda Nabi SAW sukai daripada sifat manusiawi. Daripada sifat manusiawi. Jangan tersalah faham lah. Dari sudut manusiawi sahaja. Baginda Nabi SAW suka makan peha kambing. Okay. Dia samalah juga dalam bab pakaian kan. Pakaian ni kita nampak jubah tu sunnah, betul. Tapi kena ingat juga baginda Nabi SAW pakai juga dengan pakaian-pakaian yang lain. Nabi pernah pakai jubah daripada Maghribi. Nabi pernah juga pakai baju gamis macam lengan pendek. Sama juga. Sebab Nabi nak tunjukkan ada keringanan dalam bab tu. Dalam urusan-urusan tu ada keringanan, dibenarkan. Tidak ada masalah. Yang penting adalah dia mesti menutup aurat. Dalam bab makan, tak kisah makanlah apa-apa saja. Yang penting dia mesti adalah halal dan juga tayyibah. Itu yang ditekankan oleh baginda Nabi SAW. Sebab saya cerita begini ibu-ibu, saya pernah dengar ada orang kata apa? Saya hanya boleh makan kurma sahaja. Saya tak makan buah-buah yang lain. Kita jadi pelik sebab kita sempitkan literal hadis. Nabi makan kurma. Habis kita nak nafikan ke ada zat, ada vitamin pada oren, tembikai, apple. Sebab nanti Nabi tak makan benda tu, Nabi makan kurma je. Kena faham konteks zaman Nabi, Nabi duduk di negeri yang tumbuh pohon tamar, yang tak keluar buah durian ke buah apa. Jadi
Sebab itu tak ada makanan buah-buah yang lain. Yang ada adalah buah tadi tu je, buah tamar saja. Jadi kena faham juga dari sudut konteks. Ini daripada sifat manusiawi. Okay? Baik. Sekarang ni bila Zainab tu tahu Nabi SAW paling suka peha kambing, maka dia pun siapkanlah hidangan dia kepada Nabi dengan peha kambing yang paling istimewa. Lalu Zainab meletakkan racun yang banyak pada bahagian peha daging kambing tu. Banyak dia lumurkan racun pada daging pada peha tu. Dan dia melumuri racun itu di seluruh bahagian daging yang lain. Kemudian dia pergi membawa daging itu dan meletakkannya di hadapan Nabi SAW. Nabi mencapai peha kambing dan menjamahnya dengan satu kunyahan, tetapi Nabi tak menelan. Nabi kunyah-kunyah, Nabi tak telan. Sebaliknya Nabi terus luah balik. Nabi ludah balik. Lalu Nabi SAW pun bertanya, tulang ini memberitahu aku bahawa dia telah dibubuh oleh racun. Maksudnya ini mukjizat lah. Maklumat yang Nabi dapat, daging tu sendiri beritahu pada Nabi dia telah dilumur oleh racun. Sebab tu Nabi segigit dan Nabi luahkan balik. Setelah Zainab dipanggil, dia pun mengaku dia meletakkan racun pada daging kambing tu. Dia mengiyakan, dia tak kata saya tak buat, tak. Dia terus mengiya, ya saya yang buat. Lalu Nabi SAW bertanya, kenapa engkau lakukan macam tu? Zainab pun berkata, saya berbicara sendiri sebelum melakukan perbuatan ni. Maksudnya dia menolak dengan diri dia lah. Bahawa dia kata apa? Kalau dia ni raja, maksudnya manusia je yang dia angkat jadi raja, maka dapatlah saya melapangkan diri daripadanya. Maksudnya dia akan mati makan racun tu. Sebab dia manusia biasa. Kalau dia ni seorang rasul, tentu dia akan diberitahu. Maksudnya dia akan dikhabarkan yang pada daging ini adalah racun. Dia ni adalah racun. Jadinya, apa yang disebutkan oleh wanita ni menyebabkan Nabi memaafkan dia lah. Sebab dia buat itu adalah untuk menduga. Kalau Muhammad ni hanya raja saja, dia akan mati makan racun ni. Tapi kalau dia Rasul, utusan Tuhan, dia akan luahkan balik dan dia akan beritahu ini adalah racun. Okey, tengok Nabi maafkan dia. Tapi dalam waktu itu, bagi dia Nabi makan dengan seorang sahabat namanya Bishr bin Al-Barra' bin Marur. Ya, ada dua orang lah, maksudnya Nabi dengan Bishr ni makan. Dan Bishr ni makan, dia melayan lah makan dan dia mati kerana akibat daripada racun pada kambing tersebut. Okay. Racun pada kambing tersebut. Sebab itu para ulama' dia sebut apa? Walaupun Zainab ni yang letak racun ni dimaafkan oleh Nabi SAW, tapi dia tetap dijatuhkan hukuman bunuh. Kenapa? Sebab adalah sebagai kisas. Sebagai kisas kerana kematian Bishr tadi. Bishr mati sebab makan daging yang beracun tadi tu kan. Nabi memang selamat. Nabi dah maafkan dah. Sebab dia ada alasan dia kenapa dia buat macam tu. Tapi asbab Bishr mati, maka Zainab itu tetap dijatuhkan hukuman bunuh sebagai kisas kerana telah membunuh sengaja sahabat Nabi SAW. Okay. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama sirah menyebutkan inilah antara sebab baginda Nabi SAW yang menjadi punca kewafatan baginda Nabi. Inilah yang menjadi sebab baginda Nabi wafat. Okay. Kenapa? Sebab ada satu hadis Nabi SAW dalam tempoh seminggu sebelum Nabi wafat, Nabi telah naik di atas mimbar di Masjid Nabawi. Lalu Nabi berkhutbah. Ada seorang hamba Tuhan, Nabi kata, ada seorang hamba ni, Nabi tak kata Nabi. Nabi kata ada seorang hamba ni ditawarkan oleh Tuhan dia. Sama ada dia nak kembali kepada teman dia ataupun dia nak diteruskan dalam kehidupan dia. Nabi sebut umum macam tu. Sahabat-sahabat tak faham apa benda yang Nabi nak sampaikan. Tapi lepas tu para sahabat kata apa? Yang disebutkan hamba yang ditawarkan oleh Tuhan tu adalah merujuk pada Nabi SAW. Hamba tu adalah Nabi. Kembali pada teman tu maksudnya dia sendiri nak meninggal dunia. Sebab tu Nabi bila wafat Nabi kata Ar-Rafiqul A'la. Aku nak kembali kepada Ar-Rafiq, teman yang tertinggi. Dan satu lagi ditawarkan adalah untuk teruskan kehidupan. Nabi tak nak yang teruskan kehidupan, Nabi nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab tugas Nabi dah selesai. Waktu Nabi SAW sebut tu, Nabi ni sihat, memang sihat. Dan para ulama kata apa? Nabi sendiri yang minta untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi
Dari sudut hukum alam ni, setiap kematian dia mesti ada sebab dan musabab. Dia mesti ada sebab dan musabab. Memang nampak macam Nabi yang request kan, Nabi nak kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi dia ada sebab dan musabab. Apa sebab dan musabab ni? Para ulama sirah kata, kewafatan Nabi tu sebabnya adalah kerana racun yang pernah Nabi kunyah. Ini hanya menjadi asbab saja. Kalau ikutkan nanti kita tengok sampai penghujung perang, sampai usia Nabi dah cecah 61 tahun, sekitar 2 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi masih lagi gagah untuk keluar berperang dan menjadi ketua panglima perang. Masih lagi fit pada Nabi ni. Sihat. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, uban yang tumbuh pada rambut Nabi dan pada janggut Nabi ni, kata Anas bin Malik, tak lebih daripada 19 helai. Maksudnya apa? Uban ni dia akan tumbuh kalau rambut kita rosak kan. Rambut, cara makan kita salah, penjagaan kesihatan kita tak berapa baik kan, maka tumbuhlah uban-uban ni di janggut, di rambut dan sebagainya. Jadi Anas kata Nabi ni walaupun dah usianya berumur, tapi Nabi ni masih lagi ganteng lah kata orang kan. Sihat lagi, gagah lagi, tampan lagi, masih boleh berjalan jauh, pergi berperang, fit. Tapi tiba-tiba meninggal dunia, datang sakit meninggal dunia. Jadi asbab dia adalah daripada kunyahan racun ni. Sebab dia kunyah kan, dia kunyah. Racun tu masih lagi ada di mulut dia. Okey? Itu antara asbab sahaja. Okey? Itu antaralah yang disebutkan oleh para ulama sirah. Baik. Selesailah cerita kita berkaitan tentang Khaybar. Okey, itu adalah cerita kita berkaitan dengan Khaybar. Sekarang kita masuk cerita yang baru. Ada soalan ke ibu-ibu? Okey, betul lah. Kalau dikira sikit je lah, tak banyak pun. Okey. Bonda silakan. Racun tu sangat hebatlah dia punya kesan sampai makan masa lama Masya Allah. Tak boleh tak bayang lah. Oh, ya, ya. Yelah, kalau ikutkan sebab Nabi tak telan. Kalau telan mungkin jadi macam Bishr itulah, serta-merta meninggal dunia kan. Tapi kesan mungkin sebab Nabi hanya kunyah saja dan Nabi ludah kan. Mungkin ada sakit baki racun yang tertinggal tu, kesan dia lambat lah. Tapi para ulama sebab melihat Nabi ni sihat, dia fit, dia berstamina, bertenaga, yang jaga kesihatan macam-macam. Tapi tiba-tiba meninggal dunia. Dari sudut hukum alam ni, setiap kematian ni dia mesti ada sebab. Ada orang dia sihat kan, tiba-tiba meninggal. Kenapa? Tengok-tengok jatuh ketika pasang lampu. Saya ada jiran dekat sini, sihat, muda lagi. Awal 40-an. Meninggal tinggalkan anak ramai. Kenapa? Dia pasang lampu panjat, terjatuh tangga. Jatuh, masuk hospital, meninggal. Dia nak jadi sebab je. Nak jadi sebab. Terjatuh dalam tandas lah, tergantuk lah, itulah inilah, macam-macam kan. Dia hanya jadi sebab. Jadi para ulama nak tunjukkan dengan sifat manusiawi Nabi ni, apa sebab Nabi meninggal? Nabi tak wafat dalam peperangan. Nabi tak wafat dalam keadaan sakit jantung ke apa, tak ada. Tapi tiba-tiba je, tiba-tiba. Jadi para ulama atas ijtihad mereka lah melihat apa sebab-sebab kematian tu. Yang paling berisiko ni lah, iaitu Nabi telah mengunyah daging yang beracun. Telah mengunyah, bukan Nabi tak makan lagi, Nabi dah kunyah kan, cuma Nabi tak telan je, Nabi luah balik. Jadi kemungkinan racun yang dah ada dalam mulut Nabi tu beri kesan pada kewafatan baginda Nabi SAW. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, sikit penambahan tentang kisah perkahwinan Safiyah dengan Rasulullah SAW ni kan. Dalam kisah ni juga saya dapat tahu yang mahar perkahwinan mereka adalah pembebasan daripada tawanan perang tu kan Ustaz. Betul. Maknanya boleh Ustaz, mahar perkahwinan tu tak semestinya dalam bentuk benda Ustaz Tak semestinya, sebab itu ada mas kahwin maharnya dari sudut sebentuk cincin kan. Ada yang dari sudut dengan bacaan bismillah lah, dengan Fatihah, ayat-ayat Quran, macam-macam lah. Okey, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Dia yang penting mas kahwin tu jangan sampai menjatuhkan maruah seorang wanita lah. Jangan sampai jatuhkan maruah dia. Sebab
Mas kahwin tu adalah satu nilaian yang kita beri pada wanita sebagai maruah dia. Sebab itu suami bila dah bagi mas kahwin, dia tak boleh minta balik mas kahwin tu. Itu adalah hak pada isteri tu. Kalau dia berhutang, dia wajib untuk dia bayar. Pada masa-masa akan datang, dia wajib kena serahkan mas kahwin tu. Sebab itu nilai dia yang dia kena serahkan. Sebab itu para ulama bincang. Sekarang ni kalau kita nak beri nilai yang kita tak tahu kan, sebab umum, Nabi pernah buat macam ni, cara macam ni. Macam mana nilai dia? Salah satunya dia kena tanya pada ahli keluarga dia yang kalangan wanita, berapa mas kahwin yang pernah ditetapkan. Mak dia dulu contoh, ataupun adik-beradik dia ke, sepupu perempuan dia dulu, nilai dia macam ni. Dia kena sama. Sebab tu negeri Selangor, dia letak syarat dengan mas kahwin hari ni dengan nilaian RM300. RM300 kalau di negeri Selangor. Setujuan dia supaya tak menjadi keaiban lah. Kalau nak bagi lebih lagi baik. Tapi paling minima 300. Kalau kurang daripada tu, mengaibkan lah. Mengaibkan maruah seorang wanita. Itu nilai yang diletakkan. 300, tapi kita ambil 300 tu lebih pada hantaran lagi. Sebenarnya lebih pada mas kahwin tu. Kan? Tapi kita membazir pada hantaran. Sebenarnya pada mas kahwin tu. Nilai tu pada mas kahwin. 300 tu minima. Bukan 300 tu kena bayar 300. Yang lain tu dia ni tak. Sebenarnya tu hanya minima. Kalau kamu dapat bagi lebih, itu lebih afdal. Tapi pejabat agama tak benarkan macam saya tadi melalui bismillah saja pun boleh. Tak boleh. Tapi pejabat agama tak benarkan, dia nak dalam bentuk benda. Betul. Sebab ini dalam perbincangan majlis fatwa negeri lah. Mereka dah bincang, mereka dah tahu dah kita punya uruf, keadaan adat zaman hari ni tak sama macam zaman dahulu. Bagi orang dahulu, dia nak dapatkan satu hadis tu macam satu nilai yang besar. Contoh dia belajar, pergi mengembara, dapat satu hadis. Dan zaman tu hadis Nabi, walaupun satu, dia ada satu benda yang sangat besar. Siapa yang riwayat hadis ni, dia akan direkodkan. Kita ambil ilmu ni pada si fulan. Jadi benda tu paling bernilai. Jadi dijadikan itu sebagai mahar. Zaman tu diterima. Zaman hari ni orang tak heran pun, contohlah kan. Orang tak heran pun. Jadi tak boleh lah. Sebab tu para ilmuwan kita letak syarat lah. Baik, terima kasih banyak, saya jelas. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Makan Nabi kan dia kena racun. Kalau orang kena santau pun cinta kan Ustaz. Dia kalau tak upat dia boleh buat meninggal kan. Okey, baik. Samalah santau ke, sihir ke, macam-macam lah. Memang akan membawa kepada kematian lah. Cuma kita tetap meletakkan kekuasaan itu adalah daripada Allah Ta'ala. Yang mendatangkan mudarat pun Allah, yang datang manfaat pun adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu i'tiqad kita lah. Okay, itu i'tiqad kita. Kita tak boleh nafikan lah. Memang ada lah unsur-unsur yang macam tu. Tapi i'tiqad kita tetap baik ke, buruk ke, manfaat ke, mudarat ke, tetap daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Okay, Bunda Zaini, boleh? Terima kasih. Sama-sama. Okay, baik. Okay, kita sambung sikit lagi. Okay. Tengok muka surat 166, bulan Muharram, Sariyah Aban bin Sa'id. Sariyah Aban bin Sa'id. Misi ini serentak dengan misi Nabi menawan Khaybar. Dalam perjalanan Nabi ke Khaybar, satu pasukan ketenteraan yang dipimpin oleh Aban bin Sa'id telah dihantar oleh Nabi ke Najd. Tujuannya untuk menggertak kabilah-kabilah Arab Badui yang dikhawatiri akan menyerang Madinah ketika Nabi dan kaum muslimin sibuk berdepan dengan Yahudi di Khaybar. Waktu ni, waktu kita kata tengah panas. Okay? Orang sentiasa, dia macam ni, bila kita duduk di paut bawah, kita tak ramai haters. Istilah hari ni lah, tak ramai haters. Tapi bila kita duduk di kemuncak, hatersnya ramai. Dalam bahasa falsafahnya, lagi tinggi kita panjat, lagi tinggi tempat kita, lagi tinggilah risiko kesakitan tu kalau kita jatuh. Kalau kita manjat tempat rendah jatuh tak sakit. Tapi lagi kita tinggi naik, lagi ramai orang nak tengok kita jatuh dan jatuhnya tu lebih sakit dan lebih berisiko lah. Jadi baginda Nabi SAW, dia berada di kemuncak waktu tu. Okay? Sebab itu bila dalam perang Khaybar tu, Nabi tahu ramai orang tengah target untuk menyerang Madinah. Dan dia menanti-nantikan waktu Nabi keluar berperang. Jadi rumah, kota Madinah akan jadi kosong kan, tak ada Nabi. Jadi waktu tu ramai orang akan sentiasa berusaha untuk menyerang kota Madinah. Maka Nabi SAW
telah persiapkan. Ini nak tunjuk bijaksananya Nabi. Okey, Nabi sentiasa berwaspada. Jadi waktu Nabi pergi ke Khaybar, Madinah kosong, Nabi kekalkan ada satu lagi sahabat Nabi, Aban bin Sa'id ni, dia inilah yang akan kawal Arab Badui. Sebab apa? Sebab musuh daripada musyrikin Mekah tak ada dah, sebab terikat dengan perjanjian Hudaibiyah. Daripada Yahudi tak ada dah, sebab Nabi pergi perang. Daripada Ghatafan pun tak ada dah, sebab Ghatafan terlibat dalam perang Khaybar. Yang tinggal adalah dalam kalangan Arab-Arab Badui. Arab-Arab Badui ni dia tak puas hati dengan Nabi. Kenapa? Sebab Nabi SAW bila luaskan kerajaan Madinah, maka pendapatan Arab Badui ni terganggu. Sebab orang Arab Badui zaman tu, dia adalah lanun di padang pasir. Mana-mana kafilah, pedagang-pedagang, ahli-ahli perniagaan yang datang lalu kat kawasan mereka, mereka akan diroblok dan mereka akan dirampas harta-harta dagangan dia. Jadi bila Nabi SAW menang dan Nabi luaskan Nabi punya kawasan kerajaan dia, jadi waktu tu terjejaslah pendapatan bagi orang Arab Badui ni. Sebab setiap kawasan itu akan ada orang-orang tempatan yang ada perjanjian damai dengan baginda Nabi SAW. Jadi secara tak langsung orang Arab Badui ni tak suka dengan baginda Nabi SAW. Jadi Nabi ni letakkan Aban bin Sa'id supaya dialah yang akan menghalang ataupun gertak orang-orang Arab Badui ni jangan sekali-kali cuba-cuba nak menyerang kota Madinah Al-Munawwarah. Okay. Baik. Jadi kita nampak Nabi ni pun ada haters dia. Nabi ada haters dia. Okey, baik. Kemudian apabila tentera pimpinan Aban pulang selepas selesai menjalankan tugas mereka di Najd, Nabi juga selesai menawan Khaybar. Ini peristiwa yang serentaklah berlaku dalam tempoh yang sama. Okey. Baik, kemudian kita tengok perang yang berikutnya, perang bulan Rabiul Awal, perang ke-48, lokasi di Najd, namanya perang Zatul Riqa. Perang Zatul Riqa. Okey, dalam perang inilah barulah disyariatkan iaitu solat khauf, solat ketika berperang. Solat ketika berperang. Macam mana nak berhadapan dengan musuh di dalam peperangan? Barulah diturunkan syariat solat khauf. Okey, solat khauf. Ni ibu-ibu boleh tengok pada muka surat 168 dan 169. Ni kita akan bincang detail lagi lah nanti berkaitan dengan tu. Okey, sekarang kita tengok, kita go through saja secara asas apa yang berlaku dalam perang ni. Tengok tentera muslimin 700, sebahagian riwayat kata 400. Ketua panglimanya Nabi. Setelah mendengar khabar tentang konspirasi Bani Sa'labah bin Sa'ad bin Ghatafan dan juga Bani Muharib yang merancang untuk menyerang Madinah, Nabi SAW segera menyiapkan angkatan tentera seramai 700. Ada kata 400 yang terdiri daripada pasukan berkuda dan infanteri. Infanteri ni tentera berjalan kaki lah. Okay. Lalu terus ke Najd untuk menghalang kemarahan mereka. Setelah 2 hari perjalanan, akhirnya tentera Nabi tiba di Nakhl. Lebih kurang 90 km ataupun 100 km daripada kota Madinah. Perjalanan peperangan ini sungguh mencabar. Selain jarak yang jauh, tentera Nabi juga terpaksa menempuh musim panas yang kuat. Ni benda yang menjadi cabaran pada zaman Nabi lah. Cuaca ni memang sangat-sangat mencabar. Sebab kalau ibu-ibu pernah sampai pun di Madinah ke di Mekah, kalau musim panas, sangat panas dia boleh cecah 50 darjah Celsius. Sangat panas, sangat terik. Boleh bawa demam, boleh kena stroke hawa, macam-macam lah, cuaca kering dan sebagainya. Okay. Jadi perjalanan yang jauh sampai 100 km di bawah terikan cahaya matahari ni, Nabi pergi dalam perang Zatul Riqa untuk menghadapi ada 2 kabilah. Kabilah Bani Sa'labah dan juga kabilah Bani Muharib. Nabi dengar daripada perisik 2 kabilah ni ada niat untuk menyerang kota Madinah Al-Munawwarah. Okey. Baik. Saat Nabi dan tentera muslimin tiba di Nakhl, mereka bertemu dengan kumpulan daripada Ghatafan. Kedua-dua pasukan hanya saling menghampiri dan memberi ancaman. Dalam keadaan getir itu, Nabi SAW tetap berjaga-jaga takut diserang musuh. Lalu baginda menunaikan solat khauf bersama-sama para sahabat.
pertembungan tersebut tidak mencetuskan peperangan dan pertumpahan darah. Ini adalah riwayat cerita tentang pertama kalinya Nabi solat khauf. Sebab dua pasukan ni bertembung. Dia ada bertembung di antara dia. Cumanya pertembungan tu tak berlaku perang. Cuma dia saling kita kata menggertak kan. Jadi Nabi SAW bila masuk waktu, Nabi tak tinggalkan solat. Jadi dalam keadaan getir tu macam mana Nabi solat? Maka adalah solat khauf. Saf pertama tunaikan solat, saf kedua berjaga-jaga. Saf pertama nanti berjaga-jaga, saf kedua pula selesaikan rakaat dia. Yang ini ibu-ibu nak tengok, ibu-ibu tengok muka surat 169. Okey. Kat situ ada QR code, ibu-ibu boleh scan dekat situ. Kita akan tunjuk video dia macam mana solat khauf. Sebab masa saya di Telaga Biru dahulu, Telaga Biru ni dipilih oleh Kagat, Angkatan Tentera Diraja Malaysia yang berada di Port Isen tu untuk buat video dan praktikal macam mana solat khauf dalam kalangan tentera. Ni tentera di Malaysia lah. Ni kalau ibu-ibu imbas video ni, ibu-ibu boleh tengok macam mana tentera-tentera kita ni solat khauf di dalam peperangan. Waktu mereka buat latihan operasi ketenteraan tu, mereka juga dilatih untuk buat solat khauf di dalam peperangan. Sambil perang tu, sambil bergerak kan, pegang senjata, yang rakaat ni disempurnakan. Ni ibu-ibu boleh tengok lah. Nanti kita akan detailkan lah perbincangan esok ada kelas kan, hari Rabu, kita akan detailkan. Okay? Ni asbab dia lah. Nabi SAW bertembung ni tak berlaku perang. Tapi waktu tu mereka saling gertak-menggertak, tapi dah masuk waktu Nabi tetap solat. Nabi tak tinggalkan solat. Kita baru layan drama, dah tak solat. Baru jam sikit, dah tak solat. Sebenarnya mesti kena solat. Lagi banyak halangan, lagi banyak kesusahan, tapi kena tahu sebenarnya lagi banyak rukhsah, keringanan di dalam solat. Banyak. Tak mampu berdiri, duduklah. Tak mampu duduk, baringlah. Tak mampu baring, guna kedipan mata. Macam-macam. Tapi kita tak buat. Sebab apa tak buat? Sebab tidak ada ilmu. Bahkan kita rasa solat tu membebankan. Betul tak? Kan? Itu yang kita rasa. Cuba perhatikan ibu-ibu. Kalau kita pergi ziarah orang sakit di hospital ataupun di rumah dia, kita jumpa dia, selalu orang bawa buah tangan kan, tanya khabar. Bahkan kadang-kadang kita tanya kenapa sakit. Sebenarnya tak. Sunnah Nabi sebenarnya apa sebenarnya? Bila kita ziarah orang sakit, jangan tanya dia sakit apa. Tapi kita ni kalau tanya khabar, kita tu, kenapa jadi sakit macam ni? Tak, jangan macam tu. Kita kena tanya, kita kena sebut apa? Nabi kata apa? InsyaAllah tahur. Maksudnya sebut perkataan yang memberi motivasi. InsyaAllah, elok lepas ni, elok, sembuh. Kita kena sebut perkataan yang menyenangkan. Perkataan yang boleh meredakan rasa sakit dia. Dia rasa tenang, tenteram, dia rasa positif dengan kesakitan dia. Jangan perkataan kita tu menakut-nakutkan dia. Ni saya cerita macam ni. Nak cerita apa? Bagi semangat. Saya bagi cerita macam ni. Anak saya nombor 2, Lut, masa dia umur setahun, dia kena air panas. Kaki dia ni habis ni, melepur habis. Kalau tengok hari ni masih ada tanda daripada lutut sampai ke kaki tu, kulit dia dia macam kembung, nak meletup. Lepas tu dia terkoyak-koyak lah, kulitnya kena air panas kan. Jadinya, masa kami sampai ke hospital tu, ada seorang guard ni dia kata apa? Dek, sebelum anak adik ni sampai ke sini, ke hospital ni lah, ward ni lah, ada budak ni, dia kena macam ni lah. Dah meninggal dia. Dia kata macam tu, dah meninggal. Kita rasa macam mana? Ya Allah, ya Tuhan aku, Kak, kalau betul lah benda tu berlaku, tak payah cerita lah. Sepatutnya jangan cerita lah benda macam tu. Sebab dia buatkan kita ni, kita dah stres anak macam tu kan. Kita dalam keadaan takut, berharap. Tiba-tiba orang jumpa kita cakap macam tu. Oh, kita rasa, ya Allah, ya Tuhan aku, tak kena. Cakap macam tu tak kena lah. Mungkin dia nak sebut cerita ataupun dia nak manis-manis mulut lah. Tapi perkataan tu tak betul. Sebab Nabi ajar pada kita, cakap ini untuk orang sakit ni adalah yang mendatangkan semangat, memberi motivasi dan sebagainya. Dan cuba ibu bayangkan, kalau kita ziarah orang sakit, patut tak kalau kita kata, awak dah solat belum? Awak dah solat ke belum? Selalunya orang kata apa? Tak payah tanyalah kan. Sebab apa? Masyarakat kita merasa solat tu beban.
Kalau dia sakit dan kita suruh dia solat, awak ni macam tak faham lah. Awak ni macam tak faham, kan dia sakit tu. Solat tu nantilah. Sebenarnya tak. Solat lah. Waktu sakit tu lah solat. Sebab tu lagi sakit, lagi dekat pada Allah. Lagi sakit, lagi bergantung pada Allah Ta'ala. Bahkan solat tu akan jadi lebih mudah. Banyak rukhsah. Tapi masyarakat kita terbalik. Time berbual tu boleh pula. Time kita sakit tu berbual sana sini, okey pula. Tapi bila suruh solat, dia rasa terbeban. Nabi ajar pada kita, waktu-waktu getir tu, Nabi tak pernah tinggalkan solat. Bahkan, kebergantungan Nabi di dalam solat kepada Allah Ta'ala itu lebih tinggi lagi. Itu sebab itu adanya pensyariatan solat khauf. Okay? Solat khauf. Okay. Alright, ini antaralah yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita lah. Ni salah satu teladan lah. Kalau sakit ke apa, pesan pada orang sakit ni solatlah. Solat. Kalau dia tak mampu, kita lah ajarkan dia macam mana solat, macam mana nak berwuduk, nak beribadah. Kita lah yang memberikan panduan. Kalau orang kata tak payahlah ajar dia solat, kan dia sakit tu, bagi tahu dia waktu sakit ni lah kena solat. Jangan sakit tak solat. Kan amal jalan memang macam tu. Saya ada dia nasihat tu kadang-kadang tak kena pada tempat. Contohlah macam ada orang kawan ni operation kan, kencing manis ke apa ke, dia pun cakap, itulah saya dah pesan dah kali jangan minum air manis-manis ni. Kalau awak nasihat masa dia sihat dulu tak apa, ni awak nasihat waktu dia dah operation dah. Nasihat tu betul tapi tak kena pada tempat, dan benda tu tak diajarkan oleh Nabi SAW. Okay? Mulut ni memang kena cakap benda yang sesuai, dan kita kena tahu dekat mana kita nak bergurau, dekat mana kita nak menasihati. Sebab itu dia ajar kita bercakap ni dengan hikmah, bil hikmah, kan? Kena tepat pada tempat dia. Okay? Okey, baik. Saya selesai kat sini. InsyaAllah esok kita akan jumpa lagi. Kita akan sambung lagi pada hari esok dalam perang Zatul Riqa. Abang Jalal, semoga kuat Abang Jalal, insyaAllah. Okey. InsyaAllah. Berat ni keadaannya, insyaAllah. Saya doakanlah abang, semoga Allah Ta'ala berikan ketenangan, kemudahan, kelapang pada abang dan anak-anak. Selalu saya ikuti abang dekat Facebook. Rasa berat rasa. InsyaAllah. Main kompang bang, main kompang. Hilangkan rasa tu. Okey, saya serahkan kepada moderator, silakan. Main kompang. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kita kepada sirah Nabi, insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gemilang Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Izinkan saya buat hebahan Ustaz kuliah. Boleh. Pukul 2 petang bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Helen Sukumat Indah. Hari ini Makhrijul Huruf. Pada pukul 5.15 petang kuliah asar bersama dengan Al-Fadil Ustaz Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh. Pukul 8 malam kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran, dan 9.15 malam kuliah isyak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan begitu rupanya kisah Nabi Adam. Dengan ini saya mewakili Gemilang Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang baik tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan surah As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.